Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Tauhid Darjah Khas. InsyaAllah Tauhid Darjah Khas dalam pelajaran 3 yang membincangkan tentang syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita membaca sama-sama surah. Membaca sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakikat syahadah. Pengenalan tentang syahadah dahulu. Hakikat syahadah. Syahadah dengan maksud dua kalimah syahadah pada zahirnya sebagai ucapan penyaksian terhadap kewujudan, keesaan dan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz yang pertama yang menunjukkan keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi Muhammad sebagai rasul dan rasul yang terakhir. Nabi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sebalik ucapan itu terkandung prinsip yang menentukan garis pemisah antara Islam dengan jahiliyah. Jahiliyah kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Orang yang mengucap kalimah syahadah ini, dia adalah orang Islam. Sedangkan orang yang tidak mengucap kalimah syahadah, mereka digelar jahiliyah. Dan orang yang mengucap dua kalimah syahadah adalah digelar orang yang beriman. Orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah digelar orang yang kufur. Hakikat syahadah lagi, tegasnya syahadah menjadi petanda. Pertama, antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam dengan orang bukan Islam, yang membezakannya adalah syahadah. Yang kedua, antara masyarakat yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan masyarakat yang mengabdikan diri kepada Taghut. Abdikan diri, hambakan diri kepada Allah dan hambakan diri kepada perkara yang Taghut, dunia, syaitan. Perkara yang bersumberkan syaitan, Taghut. Yang ketiga, antara masyarakat yang berpegang pada akidah Tauhid dengan masyarakat yang berpegang pada kepercayaan syirik. Orang yang berpegang pada akidah, pegangan Tauhid, Allah yang satu, dengan masyarakat yang berpegang pada syirik, mempersekutukan Allah dan berbagai ideologi, fahaman manusia. Mereka menjadikan akal sebagai sumber ilmu mereka, sedangkan orang Islam menjadikan Al-Quran sumber ilmu dan fahaman ciptaan manusia. Agama yang lain selain daripada agama Islam adalah agama ciptaan, akal manusia. Satu sahaja agama yang bersumber daripada Al-Quran, iaitu Islam. Bersumber daripada wahyu Allah, bersumber daripada Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi seorang yang ummi, orang yang tak erti baca, ummiyun. Tak erti baca dan tak erti menulis. Nabi hanya menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada seluruh umat Islam.
Syahadah juga menjadi petanda antara masyarakat yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai perlembagaan hidup dengan masyarakat yang berpegang kepada perlembagaan hasil fikiran dan ciptaan manusia. Berbeza orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan ciptaan manusia. Al-Quran dan Sunnah biasa mereka bermatlamatkan akhirat. Ada kehidupan selepas mati, akhirat. Tapi orang yang berfikiran bermatlamat kepada ciptaan manusia, mereka tidak percaya pada hari akhirat. Mereka hanya mengejar dunia, cari harta dunia. Sehingga nampak dengan jelas dunia terbahagi dua, iaitu dunia Islam dan dunia bukan Islam. Hari ini kita dah lihat dah. Ada orang yang berfahaman sekular, membezakan agama dengan dunia. Kehidupan dunia dengan agama mereka tak samakan. Mereka tak samakan antara kedua-duanya. Mereka beza-bezakan. Hakikatnya seterusnya, hakikat dengan kata lain, syahadah menentukan perbezaan pandangan hidup. Worldview, pandangan hidup. Manusia itu berbeza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Etika dan nilai dalam kehidupan individu dan masyarakat. Akhlak dia. Keterampilan dia bagaimana. Antara masyarakat Rabbaniyun dan masyarakat sekular. Masyarakat yang menghambakan diri kepada Allah dan masyarakat yang menjadi hamba dunia. Syahadah menjadi asas rukun Islam dan rukun iman. Ada dua ni. Syahadah ni asas rukun kepada rukun Islam dan rukun iman. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah dah jadi orang Islam. Orang yang mengucap kalimah syahadah juga mereka percaya. Iman ni maksudnya percaya. Beriman kepada Allah. Maksudnya percaya kepada Allah. Kita sebut 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat. Beriman ni maksudnya percaya. Serta menjadi landasan bagi apa jua sistem dalam kehidupan individu. Islam ni lah jadi landasan. Syahadah juga jadi landasan. Islam, syahadah menjadi landasan kehidupan kita. Landasan yang mana baik dan buruk, salah dan betul. Yang mana kita kena ikut yang betul. Jauhkan yang perkara yang salah, yang buruk jauhkan. Untuk individu, keluarga, masyarakat dan umat. Senang kata Islam ni untuk semua. Tak ada yang terkecuali. Segala-galanya tidak bermakna dan sia-sia tanpa syahadah. Semuanya tak ada makna. Macam orang kafir, tak ada makna kehidupan mereka dan sia-sia tanpa syahadah. Bagi orang kafir, mereka yang telah buat banyak kebajikan, buat banyak sedekah, tapi selagi mereka tidak mengucap kalimah syahadah, amalan mereka pada ketika itu tidak diterima. Amalan yang diterima adalah selepas mereka mengucap dua kalimah syahadah, barulah amalan mereka diterima. Pengertian. Okey, kita masuk kepada pengertian syahadah. Di dalam Al-Quran terdapat kalimah yang berkaitan dengan syahadah dalam berbagai bentuk dan maksud seperti ni saya ada letak 3 berdasarkan kitab. Kamu lihat kitab samalah dengan ni. Yashhadu, ashhidu, nashhadu. Firman Allah Ta'ala. Yashhaduhul muqarrabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yashhaduhul muqarrabun. Ayat 21. Surah Al-Munafiqin. Surah Al-Mutaffifin ayat 8. Surah Al-Mutaffifin surah 83 ayat 21. Artinya yang dilihat, disaksikan kebesaran zatnya Allah oleh golongan muqarrabun. Perkataan yashhadu dalam ayat di atas bermaksud lihat dan saksi. Golongan muqarrabun ni melihat, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah. Mereka melihat, mereka saksikan. Wa ashhidu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
wa ashhidu zawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Surah At-Talaq surah ke-65 ayat 2. Artinya, dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujuk atau melaksanakannya, dan hendaklah kamu menjadi saksi, menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Okey, perkataan ini. Perkataan asyhadu di dalam ayat di atas yang kita baca tadi bermaksud menjadi saksi. Saksi. Asyhidu, saksi terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun surah 63 ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah dan Allah sememangnya mengetahui engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Allah sentiasa tahu golongan munafik, orang-orang munafik. Orang-orang munafik, Allah tahu perangai orang-orang munafik. Sesungguhnya mereka sentiasa berdusta. Perkataan nashhadu daripada golongan munafik ni tadi, nashhadu, mereka qalu nashhadu. Orang munafik dia kata, kami mengakui bahawa, maksudnya mereka bersumpah. Di dalam ayat tersebut bermaksud sumpah. Kat sini mereka mengakui, maksudnya mereka bersumpah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi Allah dalam ayat ini dah menyatakan orang-orang munafik ini semua berdusta. Pengertian syahadah seterusnya sebagai pernyataan tentang penglihatan, penyaksian dan sumpah. Ini tiga perkataan tadi. Asyhadu, asyhidu, nashhadu. Sumpah setia yang terungkap di dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang menyatakan sedemikian tentunya mempunyai ilmu tentang perkara yang disaksikan. Orang yang sebut ni dah ada ilmu, dah tahu, dah nampak tentang kebenaran Islam. Sebab tu ada orang memeluk Islam sebab mereka dah nampak tentang kebenaran Islam dan yakin akan kebenaran Islam. Berbanding dengan orang yang tidak menyaksikan, orang yang Allah tak bagi hidayah langsung, tak bagi taufik dan hidayah kepada mereka. Allah yang beri taufik dan hidayah kepada sesiapa yang Allah nak. Oleh itu, tepat sekali pengertian syahadah yang dirumuskan oleh ulama, iaitu suatu lafaz yang khusus. Syahadah ni lafaz yang khusus. Tak ada lafaz lain. Satu je, khusus bagi orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diucapkan untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinan. Khabarkan, dia ada ilmu, dia yakin tentang Islam, tentang kewujudan, keesaan, keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala yang berhak disembah. Dan tentang hakikat kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran segala yang disampaikannya yang semestinya dijadikan ikutan. Kita ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fahami syahadah kamu. Dua kalimah syahadah yang kamu ucapkan mengandungi pengakuan, pengiktirafan dan penerimaan kamu tentang pertama, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita. Ketuhanan Allah. Allah Taala Tuhan kita.
yang Maha Esa, Maha Agung dan Maha Berkuasa, yang berhak disembah dan ditaati. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, pesuruh Allah. Rasulullah ni maksudnya pesuruh Allah. Rasulullah pesuruh Allah yang semestinya dijadikan ikutan. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi, Allah turunkan Nabi itu dari kalangan manusia supaya kita senang ikut. Sebab kita pun juga manusia. Bukannya Allah turunkan Nabi itu di kalangan malaikat. Kalau kita nak ikut malaikat, boleh terikutkah kita? Sedangkan malaikat sentiasa sujud. Kita boleh ke sujud selama 24 jam? Dan pengakuan itu bererti kamu tampil, hadir dan sedia menjadi saksi mu'ayinah akan keesaan, keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kamu tahu dan yakin bahawa Allah Ta'ala Maha Esa, Maha Agung dan Maha Berkuasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ketiga, kamu mengisytiharkan bahawa Allah Tuhan kamu. Kamu isytiharkan Allah Tuhan kamu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kamu. Kamu isytiharkan Allah itu Tuhan, Nabi adalah Rasul. Dan kamu adalah hamba Allah. Kamu isytiharkan juga kamu adalah hamba Allah. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah hamba Allah, umat Nabi. Umat Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan kita sikit, tapi pahala Allah Ta'ala bagi banyak. Yang keempat, kamu menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah Ta'ala Tuhan kamu. Kamu menafikan tak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah dan kamu mengisbatkan, kamu mengisbatkan ni maksudnya kamu yakin Allah Ta'ala itu adalah sebagai Tuhan kamu. Yang kelima, kamu bersumpah dan melakukan bai'ah, janji setia. Kamu lakukan janji setia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimah syahadah tu kamu janji setia kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, kamu bersedia menerima tanggungjawab, wajibat dan pertanggungjawaban, mas'uliyat terhadap syahadah kamu. Bila dah mengucap kalimah syahadah, kamu dah menerima tanggungjawab, akan disoal di hari kiamat. Bukannya orang kafir tidak disoal di hari kiamat. Mereka juga akan disoal dan dimasukkan dalam api neraka. Tapi bagi orang Islam, disoal sama ada masuk dalam neraka ataupun ke syurga. Ketujuh, kamu sebagai Muslim yang menjadi sebahagian daripada umat Islam yang berpegang pada akidah tauhid dan berbeza daripada orang kafir yang berpegang pada kepercayaan syirik dan amalan jahiliah. Orang kafir ni amalan mereka amalan syirik dan kepercayaan amalan jahiliah. Kalau orang Islam kamu berpegang pada akidah tauhid. Kepercayaan Allah itu satu. 8. Kamu bebas dan merdeka daripada perhambaan selain Allah dan hanya mengabdikan diri kepada Allah, kepadanya. 9. Kamu maklumkan kepada orang lain tentang apa yang kamu saksikan berpandukan ilmu dan keyakinan kamu, kehadiran dan penyaksian kamu. Yang ke-10, kamu yakin bahawa kamu telah memilih atau mengikut agama dan millah, ajaran yang benar, iaitu Islam. Orang yang memilih ajaran yang benar adalah orang yang mengucap kalimah syahadah. Mereka dah nampak agama yang benar dengan agama yang salah. Sekian, terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah, yang ni adalah latihan untuk semua pelajar. Tuliskan hari dan tarikh, kemas-kemas, cantik-cantik. Soalan satu, senarakan dua syahadah menjadi petanda. Senarakan dua syahadah menjadi petanda apa? Syahadah tu menjadi petanda apa? Di mula-mula tadi kita belajar. Yang kedua, senarakan dua syahadah menjadi asas kepada apa? Rukun apa? Ketiga, perkataan ia syahadu, maksudnya ni dah ada dah. Perkataan asyhidu, ni pun dah ada dalam pelajaran ini. Perkataan nashhadu, apa maksudnya? Kamu tulis ni semua dekat dalam buku tulis. Kemudian snapkan ataupun screenshot bagi kat saya. Dan latihan seterusnya kamu buat ni. Fahami syahadah kamu. Ini juga ada dalam video pelajaran kali ini. Fahami syahadah kamu. Pertama apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawapan ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kamu telah tempat kosong agama yang millah, ajaran yang benar. Semua ada dalam pelajaran kita hari ini. Yang keempat, kamu bersedia menerima apa di perkataan bahasa Melayu ni? Ini bahasa Arab. Dan bahasa Melayu, mas'uliyat bahasa Arab terhadap syahadat kamu. Yang kelima, kamu adalah siapa kepada Allah dan siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.